Yang ketiga yang dikatakan dunia ialah kekuasaan. Ni pun dunia bang. Awak nak berebut ni, berebut nak kuasa, nak kedudukan yang paling tinggi. Hak duk berebut tu dua orang, hak dapat orang lain. Tu dia duk gigit jari, pening mangkuk hayung macam mana jadi macam ni. Kan? Boleh bang masuk sikit politik nah. Nah. Tak dapat dan yang orang tua tu pun sak letak jawatan, sak ambil balik, kami pun nak pening. Mula orang nak calon dah elok dah, dia pergi letak jawatan. Cuma saya nak abang pada orang Taman Desa Aman, memang ada perancangan daripada pihak pembangkang untuk mengusulkan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri ke-8. Baik, saya nak beritahu, sekiranya ianya berlaku, bagi saya ini adalah satu tindakan biadab, tidak menghormati, tidak setia kepada sultan atau raja. Tuan-tuan, sebelum ni berlaku satu mantan peguam negara, dia telah menggugurkan pendakwaan terhadap 12 LTTE. Tidak Ustaz? Dengar elok dulu hujah saya. Lagi baru lawan, belum pernah lawan lah. Tak boleh lawan lah, insyaAllah empat galak lah. Bagaimana peguam negara boleh menggugurkan pendakwaan tersebut? Dengar elok. Kerana di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 145/3, peguam negara diberi peruntukan, ada satu kuasa eksklusif untuk peguam negara menggunakan budi bicara, sama ada nak meneruskan atau nak menggugurkan sesuatu kes. Nampak tak? Jadi kita tak boleh bertikai lah. Baik, Agung, kenapa dia pun nak bertikai Agung? Takkan peguam negara saja ada bidang kuasa yang eksklusif? Tidak, Agung pun ada 43.2/A. Agung ni tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan, dia boleh pilih dari kalangan ahli parlimen orang yang pada pendapatnya orang ini boleh mendapat sokongan ahli Dewan Rakyat. Jadi dia dah nampak kau ni boleh, bila dia pilih kau tu, makna itu muktamad. Faham Ustaz? Faham tak ni? Hak tak angguk tu puak-puak dia tu. Aku kira tak angguk tu dia. Bagi dia habis dulu. Faham tak ni? Kalau peguam negara ada kuasa, takkan peguam negara lebih besar pada yang di Pertuan Agong, Fauzi? 43.2/A, itulah kuasa eksklusif yang di Pertuan Agong. Perdana Menteri, dia ada tak satu kuasa, dia panggil prerogatif. Kalau katalah Perdana Menteri ke-8 ni, dia berkenal kat Syahrir Long. Kenal Syahrir Long? Aku lah. Dia duk tengok video bagus, dia duk tahan aku no. Malam ni dia buat keputusan, saya melantik Syahrir Long sebagai senator. Kemudian dia lantik tu menjadi Menteri Agama. Hampa tak boleh komplain. Itu kuasa yang ada kat dia. Jadi biadabnya tuan-tuan, ahli parlimen parti pembangkang, kerana mereka akan buat satu usul undi tidak percaya, sekaligus mereka tidak menghormati keputusan yang di Pertuan Agong. Betul atau tidak? Pasal apa mereka tak bertikai tindakan mantan peguam negara yang menggugurkan kes Lim Guan Eng, menggugurkan kes LTTE? Pasal apa mereka tak bertikai? Tidak? Syekh, faham ni? Politik kena faham juga. Hampa duk baca luruh tu yang payah tu. Nah, kita kena sokong 100% Muhyiddin Yassin. Kan? Ada orang parti pembangkang, minta maaf lah, geng Nur Ibrahim main jumpa saya. Kuliah saya dia ikut Ustaz. Saya ni ramai kawan-kawan dalam Pakatan Harapan ni yang baik dengan saya. Nah, depa dah kenal kita lama dah. Jadi kuliah kita depa tak tinggal lah. Dia main-main
Ustaz, susah Ustaz bagi Muhyiddin Yassin nak pilih menteri-menteri yang rekod dia bersih. Kan? Saya kata tak susah. Ada kan? PAS ada 18 orang, semua bersih. Semua jadi menteri. Dia pun cium tangan balik awal. Tidak bersih. 18 orang. Presiden tak terhege-hege pun nak minta jawatan. Cuma beliau menyatakan pandangan, pastikan yang nak dilantik ini berintegriti dan juga berkemahiran. Kita tak mau jadi yang lepas-lepas. Bukan ahli dalam bidang tersebut pergi jadi menteri. Minta maaf lah, tak payah sebut lah kan? Banyak yang bukan ahli dia, mengaji pun bukan bidang, termasuk menteri kewangan. Dia bukan bidang financial tuan-tuan. Setahu saya dia kata dia chartered accountant, bohong. Kita ada orang Melayu yang pandai bidang kewangan, lantik dia. Sebab tu tuan guru pun sebut lantik profesional, ataupun teknokrat lah. Orang yang mahir dalam satu bidang. Dia tak Fauzi? Nama Fauzi ada lepas calon. Kotlah jadi senator. Aku ada orang pantang dia. Dia duduk pertimbang kan. Itu cerita dia. Nak petikai makna mana dia? Rukun negara. Berapa semua? 6 lah. 5, 6. Tak pernah hafal pun. Rukun iman aku tahu kan. 5. Kepercayaan terhadap Tuhan, kesetiaan terhadap raja. Saya akan syorkan lepas ni, akan saya sebut insya-Allah dalam khutbah-khutbah Jumaat kalau Allah izin. Kalau berlaku usul undi tidak percaya, dalam khutbah saya akan sebut, kita minta Yang di-Pertuan Agong melucutkan kerakyatan sesiapa yang mengusulkan tersebut. Ustaz setuju tak? Setuju Fauzi? Sultan dengar esok aku dapat Tan Sri. Dia kata, apa ni ustaz ni dalam khutbah dia duduk defend aku. Ini jelas tuan-tuan, tindakan harap peguam negara. Dia tak boleh buat apa, itu memang kuasa dia. Dia boleh guna discretion, budi bicara dia. Nak gugur boleh, tak nak gugur pun boleh. Tapi yang kita sedih tuan-tuan, depa tu 12 ekor tu, LTTE panggil 12 ekor boleh? Depa tu memang ada rekod katanya, yang bukti yang begitu jelas, tetapi digugurkan. Yang kesian ni perempuan yang bernama Siti Aisyah. Tahu Siti Aisyah? Seorang pelajar ustaz, umur 29 tahun, pelajar universiti. Kerana memiliki buku-buku tentang teroris, beliau dipenjarakan oleh kerajaan selama 5 tahun di bawah akta SOSMA. Fauzi tahu apa dia SOSMA? SOSMA? Tak tahu? Sos cili? SOSMA, Security Special Offences Security Measures Act. Itu SOSMA, singkatan pada SOSMA. Yang ni kita kena lawan, kena bela dia. Saya akan bela insya-Allah. Ni kita sebut, mana tu ada SB ke? Mesti catat kan ni. Tapi kalau SB duduk di luar, duduk di luar nama SB tu. Dia baru baca buku 5 tahun penjara ni, terang-terang ni. Kita tak boleh tikai itu kuasa peguam negara 145/3 dan Perlembagaan Persekutuan. Tentu kena ingat, apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan itulah undang-undang yang paling tinggi. The supreme law of this country is the Federal Constitution 4/1. Hai, ustaz ni macam-macam ingat no. Tak pasal hari tu ustaz rasa macam nak menang. Hari tu lah kan. Cuma lawan-lawan bukan kalah, belum menang kan. Kita apa habis dah nak pergi berdebat dalam parlimen tu. Kan kena hujah ni lepas balik awal lah. Kan depa baru nak buka Perlembagaan Persekutuan, aku dah habaq dah sekian. Silat-silat pelantik yang di-Pertua Dewan. Semua aku halau balik. Hak mana batimbangkan semua digantung. Contoh nak pergi hilang ngantuk kan. Boleh nak? Contoh kena cakap di pejabat-pejabat. Sekiranya ada usul tersebut, ini satu tindakan biadab, tidak menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong. Tak boleh dipertikaikan lagi. Agong bagi sampai berapa hari ustaz? 5 hari.
sat nama nu, sat nama ni, dan main nama tu balik. Kan? Jadi dia duk fikir makin lama, dia sampai tak pernah berlaku kali pertama tuan-tuan, temu duga semua wakil rakyat, ahli parlimen, seorang-seorang 222 orang selama 2 hari lebih tu. Tanya seorang sama seorang, tanya, you suka siapa? Saya suka Syarilong. Tanya Syarilong ni pergi. Kan? Bila dia buat keputusan, hampa petikai keputusan. Petikai keputusan Tommy Thomas. Itu sedikit lah tuan-tuan nak abang. Itu yang dikatakan dunia kekuasaan. Tapi saya ingin tegaskan di sini, kuasa yang kita miliki bukan kuasa mutlak. Kuasa mutlak mungkin saya tak baca, di tangan Allah. Ada 5 ayat tuan-tuan tentang pemerintahan Islam. Allah nak bagi siapa jadi pemerintah, semua ada dalam Quran. Apakah ciri-ciri? Saya hanya sebut saja. Ali Imran 26. Kemudian Allah sebut Al-Anbiya ayat 105, An-Nur 55, Muhammad ayat 38, yang keempat Al-Maidah ayat 54. Kelima-lima ayat ni kita boleh kaitkan dengan pemerintahan Islam, tentang kuasa. Kuasa mutlak tangan Allah. Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan bayangkan tengok, dia boleh bagi kuasa memerintah, dia boleh cabut balik kuasa memerintah. Dulu punya lama perintah 61 tahun. Kita duk ingat tak jatuh dah Fauzi. Jatuh. Habis semua orang terkejut. Kan? Jatuh 61 tahun. Depa overconfident. Depa rasa depa tak jatuh. Ayat ni duk habaq. Jangan. Mai yang kedua lagi lama, 21 bulan. Tak bunyi tahun pun. Baru 1/3. Tergulin dah. Balik awal. Ni belum tentu lagi. Begitu juga dalam ayat itu Tuhan kata, aku memuliakan sesiapa yang aku kendaki, dan aku menghina sesiapa aku kendaki. Jadi PM nombor 8 ni, PM ke-8, dia pernah dipecat, dibuang. Tapi cuba tengok sahabat, dia naik jadi PM. Hak lama duk gigit jari. Apa yang ayah anda fikir? Dia fikir bala apa lagi nak turun. Ingat ayat ni kuasa memerintah, kuasa mutlak Allah. Nak bagi kat siapa, nak tarik balik bila, cara mana, nak memuliakan siapa, nak menghina orang yang pernah dipecat, tiba-tiba dia jadi PM. Kita tak tahu tuan-tuan. Inilah Islam, agama kita ni. Kalau kita hayati Al-Quran, kita ni jadi semua manusia baik. Tak ada berdendam, tak ada fitnah memfitnah, tiada. Tak ada nak menzalimi sesiapa. Pasal apa? Kita duk nampak negeri akhirat. Itu yang disebut oleh ulama. Saya urai sikit tadi.